record. Dah. Untuk live. Tu untuk video tu. Yang satu untuk live. Bismillah. Katnya ikut. Dia mana? Ini doa tu apa? Siapa yang set? Doa tu siapa yang set? Doa tu apa? Tak ada set. Apa? Tak tahu. Set nak mula dengan doa ke apa? Set. Okay, teruskan hadis. Okay, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikh al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan hadis daripada Amir Al-Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sesungguhnya segala amalan itu dengan niat, dan hanya sesungguhnya bagi seseorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia mendapatkannya atau kerana wanita untuk dia nikahinya, maka hijrahnya mengikut kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Meriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, rakan pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama di bawah bab ini, dan saya diminta untuk sampai hadis yang ke-11 dan diikuti oleh ustaz-ustaz yang lain. Jadi sebelum kita start ni, suka saya kongsikan dengan rakan pelajar semua bahawa program ini kita buat adalah supaya dalam tempoh kita belajar 4 tahun di sini, kita akan berasa ada sesuatu yang kita syukurkan, ada sesuatu yang kita syukuri kepada Allah Ta'ala, kerana dalam tempoh 4 tahun kat sini sekurang-kurangnya ada satu kitab agama yang telah kita habis baca sampai habis, daripada hadis pertama sampailah hadis yang terakhir, yang ke-42. Sebab kadang-kadang rata-rata sebahagian masjid susah untuk kita jumpa satu-satu kitab dibaca hingga habis, hingga tamat. Kadang-kadang hadis 40 ni rata-rata masjid surau di seluruh negara dan di tempat-tempat lain banyak. Tapi kadang-kadang baru hadis yang kelima dah terhenti kuliah tu, sebab ustaz tu posting ke tempat lain, ganti ustaz baru, start balik hadis yang pertama, baca balik sampailah hadis ke-7, terpaksa dihentikan sebab ustaz tak ada tauliah. Start balik kan, masjid pun carilah orang lain yang ada tauliah kan, mengajar meninggal pula kan. Sudahnya jemaah tak habis-habis sampai hadis yang ke-42 kan. Pertama ke-7, pertama sampailah ke-8. Jadi majlis sebegini kita minta pelajar datang dan bagi komitmen masa
dari pagi sampailah ke petang, untuk kita duduk dan kita perah nafsu kita untuk kita sama-sama membaca hadis satu hingga hadis yang ke-42. Mudah-mudahan pembaca, penghurai dan yang mendengar sama-sama mendapat manfaat. Jadi hadis yang pertama berkenaan tentang niat. Hadis ni hadis yang amat besar di dalam agama, hingga diletakkan oleh para ulama sebagai hadis yang 1/3 dari agama. Sebagian ulama kata hadis 1/5 dari agama. Hadis yang 1/3 dari agama hadis niat. Hadis 1/3 yang lain ialah hadis halal dan haram dalam Islam, nanti kita akan lalu. Dan hadis yang seterusnya ialah hadis tentang ittiba' sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang pertama dalam sahihnya. Kerana seseorang itu, kalau kitab-kitab yang lain dalam Sahih Bukhari, bab-bab yang besar yang lain, kitabus saum, kitabut tahajud dan lain-lain, dia tak akan bernilai di sisi Allah Ta'ala melainkan niat yang benar. Bila niat ikhlas, niat datang daurah, niat mengajar, niat belajar dan apa saja, kalau dia lari sikit, dia akan habis keseluruhannya. Demikianlah niat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati. Tidak ada benda yang susah, yang lebih susah untuk aku jaga, untuk aku rawat, melainkan niat. Itu standard Sufyan Ats-Tsauri. Demikian kita hari ni yang jauhlah kita jauh di bawah Sufyan Ats-Tsauri dengan levelnya. Di zaman itu, atau seorang yang alim pun berasa susah untuk menjaga niat. Ini kan pula kita pada hari ini, kita susah kadang-kadang untuk menjaga niat. Apatah lagi ada rakaman secara live kan. Inilah peluang nak jadi selebriti kan, jadi popular dan lain-lain. Semua tu bergantung dengan niat. Apatah lagi sekarang ni orang suka share sesuatu, kadang-kadang dia tak terlibat pun dengan aktiviti tu kan, tapi niat untuk populariti tu melebihi dari yang ada. Contohnya ialah contoh mursal khafi kan. Ini sering berlaku dan semoga Allah Ta'ala pelihara kita dan bimbing kita. Contohnya di USIM ni ada ulama besar, ulama dunia datang ke sini. Datang buat program dengan pusat Islam Maghrib dan Isyak. Antara Maghrib dan Isyak. Kuliah Maghrib sampai Isyak. Datang seorang hamba Allah Ta'ala kan, datang masa azan Isyak. Dia tak sempat dah untuk join kuliah. Lalu dia sampai dan dia bergambar dekat banner. Lepas tu habis sembahyang, dia salam. Sebab ramai orang salam, bersalaman, berjabat tangan dengan penceramah tadi. Dia pun nak juga kan, Ustaz selfie sekali boleh? Boleh kan. Lepas tu balik sembahyang Isyak, dia pun buh kat Facebook dia kan, Alhamdulillah dan kuliah Maghrib. Dia tak datang pun kan. Memang ada pertemuan, ada liqa', ada pertemuan, tapi tidak ada periwayatan hadis. So dalam ulum hadis yang anda semua dah belajar tu dipanggil mursal khafi kan? Dia sezaman tapi tak pernah bertemu, atau pernah bertemu tapi tak ada periwayatan. Ini salah satu bentuk penyakit illah dalam ulum hadis. Dan ni kadang-kadang semua orang buat ni untuk populariti, niat. Berjubah, berserban, tapi niat tu Tuhan saja yang tahu. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Wa rubba amalin kathirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyaknya amalan yang kecil, tapi dia jadi besar kerana niat yang benar. Dan betapa banyak amalan yang banyak dibuat, yang besar, tapi dia jadi kecil atau sia-sia bila niat tu tak betul. Di sana ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian dalam lafaz Imam Muslim, Allah Azza wa Jal bertanya kepada hamba-Nya di hari akhirat. Ada 3 golongan yang awal yang dilempar ke dalam neraka.
Yang pertama ialah orang yang gugur mati syahid. Lepas Allah Ta'ala bagi tahu kamu mati syahid sekian, Allah Ta'ala bagi tahu nikmat-nikmat. Lalu Allah Ta'ala tanya, lima ustushita, kenapa kamu gugur di medan perang? Lalu dia kata, saya gugur di medan perang fika, kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, kadzibta, kamu tipu. Kamu mati ataupun kamu gugur kerana kamu nak orang panggil kamu pahlawan, kerana kamu nak dapat sanjungan orang, kerana kamu nak orang panggil kamu gagah perkasa. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk lemparkan orang ini ke dalam neraka. Golongan kedua ialah golongan yang belajar agama. Siapa ni? Kita, kan? Belajar agama. Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar agama wahai Allah, dan saya mengajarkannya. Ajar orang Quran dan seumpamanya. Untuk apa Allah Ta'ala kata? Untuk kamu wahai Allah Ta'ala, untukmu, kerana kamu, kerana ikhlas lillahi Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala lemparkan orang ini ke neraka kerana Allah Ta'ala bagi tahu dia, kamu menuntut ilmu agar dipanggil alim, agar dipanggil qari. Lalu Allah Ta'ala lemparkan orang ini kerana niat yang tidak ikhlas. Niat ni dia bukannya perlukan action yang nampak. Hanya hati yang menentukan. Jadi semoga Allah Ta'ala kurniakan keikhlasan sepenuhnya kepada kita pada hari ini. Dan golongan yang ketiga ialah yang banyak bersedekah, hartawan. Lalu bila dia ditanya kenapa dia bersedekah, dan dia menyebut bahawa sedekahnya ini ialah untuk fi sabilillah, dan Allah Azza wa Jal kata, kadzibta, kamu tipu. Kamu bersedekah kerana kamu nak orang panggil kamu hartawan, kerana kamu nak orang tahu kamu ni kaya dan sebagainya, untuk tujuan-tujuan duniawi, dan bukan kerana Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala melemparkan orang ini ke neraka. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, An Umar bin Khattab qala, bainama nahnu inda Rasulillah dhata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Terjemahan hadis. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang amat putih pakaiannya, amat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir, dan dia tidak mengenalinya seorang pun dari kalangan kami. Dia terus duduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu merapatkan lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan dia meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua paha Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wahai Muhammad, habarkan kepadaku tentang Islam." Sabda Rasulullah SAW, "Islam itu adalah kamu menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad pesuruh Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji di Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya." Lelaki itu berkata, "Engkau berkata benar." Maka kami berasa hairan terhadapnya. Dia bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Habarkan kepadaku tentang iman." Sabda Nabi SAW, "Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman dengan al-qadar sama ada baiknya maupun buruknya." Lelaki itu berkata, "Engkau berkata benar." Dia berkata, "Habarkan kepadaku tentang ihsan." Sabda Nabi SAW, iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu. Lelaki itu berkata, "Khabarkan kepadaku tentang kiamat." Sabda Nabi SAW, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Sabda Nabi SAW, iaitu tanda-tandanya seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila kamu melihat golongan berkaki ayam, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing bermegah-megah dengan meninggikan bangunan-bangunan. Kemudian lelaki itu pun beredar, aku terdiam beberapa ketika. Seterusnya Nabi SAW bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Sabda Nabi SAW, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan agama kamu semua." Meriwayatkan Muslim. Hadis yang kedua tentang intipati Islam, iman dan juga ihsan, dan juga sedikit tanda-tanda kiamat. Hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat mereka kenal sesama mereka. Tapi bila datang Jibril alaihi salam menyerupai lelaki yang asing yang tak dikenali, mereka jadi rasa pelik. Sebab kalau lelaki itu orang tempatan, kita mesti kenal. Tapi bila lelaki ni kita tak kenal, dia mesti orang luar. Bila dia orang luar, mesti ada tanda-tanda bermusafir. Rambutnya mesti berdebu, berpasir. Kemudian pakaiannya yang putih mesti ada kuning-kuning debu. Tapi tanda-tanda itu tak ada dekat lelaki ini. Syadidu bayadhi thiyab, putih bajunya, rambutnya bersih, macam orang yang bukan bermusafir. Tapi nak kata orang tempatan, kami tak kenal. Nak kata orang bermusafir, tak ada tanda-tanda bermusafir. Sudahlah datang dan dekat dan merapatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Fasnada rukbatayhi ila rukbatay an-Nabi SAW. Dia rapatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Maksudnya berguru secara bertalaki. Apakah berguru dengan skrin komputer, kan? Maka ibarat berguru dengan syaitan, kan? Kalaulah teknologi ditolak, kan, ada masalah kena pergi pejabat mufti, ada masalah kena jumpa qadi, nanti beratur panjanglah masyarakat. Lalu kita manfaatkan teknologi, kan, ada apa ni, live dan seumpamanya, kan, duduk segan je, kan. Maka belajar dengan menggunakan teknologi itu bukanlah satu yang tercela, yang tercela. Datang Jibril dan dia bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara berikut. Dari sinilah ulama keluarkan manfaat atau istifadah bahawa rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Dan ini ta'rif ihsan yang ulama keluarkan berdasarkan dalil. Nabi SAW tak ajar rukun iman tu ada 6, rukun Islam tu 5. Tak, Nabi SAW tak mention. Tapi dari segi poin yang disebutkan itu ada 5 untuk rukun Islam dan ada 6 poin untuk rukun iman.
Dari situlah yang kita belajar dan kita disampaikan. Rukun iman ke-6-6-nya ini bukanlah jadi satu kewajipan untuk seseorang tu hafal, terutamanya kalau dia saudara baru. Tapi cukuplah dia memahami semua yang ada di dalam itu. Contohnya bila dia meminta, bila dia berharap, bila dia menyembah, tidak ada yang dia minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul, kalau tak hafal nama Rasul pun bukanlah jadi satu sebab tak boleh masuk syurga. Tetapi memadailah dengan seorang itu beriman bahawa Rasul itu ialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW, di sana adanya Rasul. Dan juga Nabi SAW itu adalah Rasul akhir zaman, yang mana setiap Rasul ini membawa 3 mesej yang sama. Rasul dia berbeza syariat dan juga manhaj, cara hidup. Tapi 3 ini takkan berubah sama sekali. Yang pertama ialah semua Rasul mengajak kaum mereka, umat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ialah semua Rasul menyampaikan kepada kaum mereka atau umat mereka bahawa di sana ada Rasul sebelum atau selepas mereka. Kalau Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahawa sebelum baginda SAW ada Rasul-Rasul yang lain, yang mana kesemua Rasul ini ialah bersaudara, adalah bersaudara. Kalau Rasul tu awal atau di tengah-tengah, kalau Rasul tu di tengah-tengah, mereka menyampaikan kepada kaum mereka bahawa sebelum mereka dan selepas mereka adanya Rasul. Dan poin yang ketiga, semua Rasul mengajak manusia beriman bahawa semua mereka akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Itu beriman dengan hari akhirat, hari pembalasan. Hari pembalasan yang mana haiwan pun akan mendapat keadilan. Hidup di dunia ni susah nak dapat keadilan. Manusia sering ditindas, manusia keadilan tak dapat. Kerana sampai mati kita tak dapat keadilan hak kita. Orang Palestin, orang Syria, kadang orang kita ditipu, orang pinjam duit, sampai pemberi pinjam mati, dia tak dapat wang yang dia pinjamkan. Peminjam tak nak bayar. Dah tak ada keadilan untuk dia. Tapi di sana ada hari pembalasan yang semua orang akan dapat keadilan. Dalam sebahagian riwayat Nabi SAW sebut betapa adilnya Allah Azza wa Jal di hari akhirat kelak ialah kambing yang ditanduk di dunia. Kambing tak ada tanduk, dia kena tanduk dengan kawan dia yang ada tanduk. Di hari akhirat Tuhan akan terbalikkan. Yang ada tanduk, Tuhan tak tumbuhkan tanduk. Yang tak ada tanduk, Tuhan tumbuhkan tanduk. Lalu dia tanduk kawan dia tadi, dah dapat keadilan, dua-duanya dimatikan. Itu binatang yang tak ada taklif, tidak dipertanggungjawabkan. Bagaimana pula kita yang rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Keadilan itu pasti akan dapat. Dan itulah yang merehatkan kita. Bila kita semua mungkin ada kawan pinjam duit, pinjam lepas tu buat tak tahu jumpa hari-hari duduk serumah, tapi dia rasa macam tak ada apa antara kita dengan dia relax je. Ataupun ada hak kita yang diambil, nak cakap segan dalam hati kita takkan dia ni tak tahu barang kita dibuat hartanya sampailah digerat sampailah dia habis, dan barang tu diambil ataupun apa-apa saja, maka tuntutlah di hari akhirat kelak. Rukun Islam, rukun iman, lepas tu seterusnya ialah tentang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang menuntut bahawa setiap manusia bila dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia kena diimagine seakan-akan Tuhan ada di hadapannya melihat. Kalau kita tak nampak Allah Ta'ala pun di dunia ini, memang tak akan nampak. Ingatlah bahawa Tuhan itu sentiasa memerhatikan manusia, sama ada dia di hadapan manusia lain atau sembunyi-sembunyi, maka dia tak akan dapat lari dari pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, dan tu akan menuntut dia untuk melakukan kerja bersungguh-sungguh, seikhlas ataupun yang terbaik mungkin.
Seterusnya ialah tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, bila Jibril alaihi salam tanya tentang as-sa'ah ataupun bila hari kebangkitan, Nabi SAW kata, yang bertanya ni lebih tahu daripada yang kena tanya. Okey, bagi tahu tentang tanda-tandanya. Antara tanda-tandanya ialah antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita dia melahirkan majikan atau tuan dia. Ada beberapa tafsiran. Ibnu Hajar dia sebut antara tafsiran yang popular, yang masyhur ialah banyaknya anak yang derhaka kepada ibu dan ayah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni penyejuk mata ibu dan ayah, dan Allah Ta'ala kurniakan pula kita zuriat yang menjadi penyejuk mata kita. Penyejuk mata bukan anak yang belajar kat universiti, atau anak yang bagi mak ayah apa yang mak ayah nak semua dipenuhi, bukan. Tapi ialah anak yang membuatkan ibu ayahnya ingat akhirat. Anak yang dekatkan ibu dan ayah dengan agama. Anak yang saleh, sekalipun dia tak ada pendidikan yang tinggi, tapi anak inilah yang kejutkan mak ayah subuh. Sebelum subuh tahajud anak kejutkan. Cuti SEM bila balik kan, anak perempuan beritahu mak Kak Long cuti seminggu ni kan. Campur Sabtu Ahad 9 hari. 9 hari ni mak tak payah pegang penyapu, mak tak payah pegang senduk, mak pegang remote TV je kan. Mak duduk je tengok TV. Makanan biar saya masak, baju biar saya basuh, sampah-sampah di luar biar saya clearkan, adik-adik biar saya mandikan, baju biar saya yang iron. Penat seminggu kan, mak tengok kan, bergendang air mata mak kan. Alhamdulillah. Tu anak yang zuriat yang salihah. Bukannya macam tuan puteri kan, kita balik cuti, balik SEM kan, malam kita lepak dengan kawan-kawan dekat kedai mamak, lepas main futsal pukul 2 pagi, 3 pagi kan. Lepas main subuh pun mak kejutkan kan, bangun kan, main subuh. Lepas subuh penat, malam tadi main futsal, sambung tidur sampai pukul 10, mak kejutkan kan, bangun kan, Bang Long bangun, nasi goreng dah sejuk dah ni kan. Tengah hari kita dah bangun, dah segar, jalan-jalan, start motor, jalan-jalan, lepak dengan kawan, perkenal cendol pula kan. Petang jumpa lagi dengan kawan, perkenal chow ketiau pula kan. Bilanya nak berbakti kan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita anak-anak zuriat yang saleh dan salihah, dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat penderhakaan, dan kita dijauhkan dari apa saja akhlak yang boleh menyakiti hati ibu dan ayah. Satu perkara yang boleh menyeronokkan ibu dan ayah kita ialah kita doakan keampunan untuk mereka. Ada satu hadis riwayat Al-Bazzar, hadisnya hadis yang hasan. Nabi SAW sebut, turfa'u darajatul abdi yawmal qiyamati faqala ya Rabb anna li hadha, faqala azza wa jal hadha min istighfari waladika laka. Seorang lelaki ataupun seorang hamba yang amalannya biasa je dekat dunia ni, dia bukanlah rajin tahajud, puasa, duha, sedekah, tak, dia biasa. Lalu di hari akhirat dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga yang tinggi tingkatannya bersama orang-orang yang salih. Lalu dia pun kehairanan, sebab manusia dia akan tahu di hari akhirat nanti syurga level mana yang layak bagi dia, yang sesuai bagi dia, sesuai dengan keadaan dia semasa di dunia. Dan dia bertanya kepada Allah Ta'ala, anna li hadha, wahai Allah, macam mana saya boleh dapat semua ni kan? Special sangat ni kan, bukan macam untuk ni, bukan untuk saya ni kan, macam mana saya boleh masuk sini? Allah Ta'ala kata min istighfari waladika laka, ini adalah dari istighfar anakmu untukmu. Rupanya lelaki yang saleh, lelaki yang biasa ni, masih di dunia, anaknya selalu berdoa, ya Allah ampunkan dosa ibu, ya Allah ampunkan dosa ayah, ya Allah ampunkan dosa ibu dan ayahku, ya Allah rahmatilah mereka seperti mana mereka mengasihaniku semasa kecil. Doa begini yang simple, tapi rupanya dia telah mengangkat dan terus mengangkat darjat ibu dan ayah di hari akhirat kelak. Bila anak memohon keampunan ibu dan ayah, dosa anak Allah Ta'ala ampunkan, dosa ibu ayah Allah Ta'ala ampunkan.
Jadi kalau sehari 20 kali, 30 kali anak memohon keampunan, sebanyak itulah Allah Ta'ala ampunkan padam dosa. Maka bila dosa sikit, amal salih makin jadi berat, makin jadi berat, maka tinggilah tingkatan syurga yang Allah Azza wa Jal berikan kepada hamba tadi. Bukan masuk makin tinggi belajar, kadang mak ayah kita segan nak tegur kita kan, sebab anak dia ada DR kat depan namanya kan. Ataupun mak belajar mungkin SPM, tapi anak ada degree, segan nak tegur. Bila anak buat silap, segan nak tegur kan. Masa STAM bukan main baik akhlak anak, sebab terpelihara dengan dekat asrama ada warden garang. Masuk USIM kan, kita masuk universiti, kita dah matang, duit penuh kat tangan, tanpa kawalan ibu ayah, warden pun tak ada kan. Masa tu kita kadang bergantung harap dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Mak ayah nak tegur segan kan, sebab anak kita ni ustaz dan ustazah kan. Tapi subuh pun mak ayah kejutkan contohnya kan. Jadi semoga kita tak jadi begitu. Tidak menyebut ataupun cis, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan tinggikan suara dan apa-apa saja yang boleh menyakitkan hati. Apatah lagi bila kita usia 20-an, 30-an, ibu ayah kita dah makin berumur, 40-an, 50-an, 60-an. Makin berumur makin sensitif perasaan. Kita mungkin kita tak cakap kan, marah, tak bentak-bentak, tapi perasaan mereka amat mudah tersentuh. Jadi semoga Allah Ta'ala membimbing kita agar kita tidak jadi orang-orang yang begitu. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'ashah yatatawalun fil bunyan. Dan kamu akan nampak manusia yang miskin tapi berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Habis tak boleh bina bangunan tinggi ke kan? Bangunan yang tinggi itu bukanlah perlu dihentikan pembinaannya, kan? Biarlah dia. Tetapi di sini maksudnya ialah manusia, orang-orang yang jahil berlumba-lumba berebut untuk pegang jawatan, membina kekayaan. Ini satu lagi, salah satu petanda akhir zaman bahawa di kalangan pemimpin yang dahulunya biasa, kemudian berlumba-lumba mengejar kekayaan, berebut jawatan dan memimpin masyarakat dalam keadaan dia tidak ada kepakaran atau tak ada kemampuan untuk memimpin masyarakat. Kemudian falabithtu maliya, aku pun termenung seketika kan, memikir kan, daripada awal memikir kan, tengok nampak tak ada tanda-tanda musafir. Dahlah datang tanya Nabi sallam, bila Nabi sallam bagi tahu dia kata okey, kau betul kan. Macam lagi pandai dengan Nabi sallam pula kan. Sampailah maklumat yang diberikan. Lalu Nabi SAW pun tanya Sayyidina Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kenalkah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Nabi SAW, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini salah satu adab yang baik guru ataupun penuntut kena pegang. Kalau kita tak tahu, cakap je tak tahu, bukan memandai-mandai. Tawadhu' ataupun demikian sikap para sahabah, bila tak tahu mereka cakap tak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang, bawa sekitar 40 lebih soalan, yang dijawab hanya belas-belas sahaja. Orang ni bawa 40 lebih soalan ni ialah soalan-soalan dari orang kampungnya. Orang kampung kumpul soalan, hire seorang pemuda pergi ke Madinah jumpa Imam Malik. Dan orang kampung kumpul belanja untuk dia ni perjalanan dia kan. Nak guna untuk mileage kan, makan, kenderaan, penginapan dan pergi dan balik. Bila dah ada dana bagi kat dia ni, bawa soalan-soalan ni pergi jumpa Imam Malik, tanya Imam Malik apa hukum makamnya. Daripada 40 lebih soalan, dan kisah ni kisah yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Daripada 40 lebih soalan, hanya 11-12 soalan je Imam Malik jawab. Selebihnya la adri, saya tak tahu. Itu standard Imam Malik. Kadang golongan agama, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sikap ini,
dia rasa malu kalau dia tak boleh jawab. Lalu dia pun hentam je lah kan. Salah ke betul ke, yang penting credibility dia terjaga. Ini bukanlah satu benda yang baik, satu benda yang bahaya. Sebab memberikan hukum hakam agama dia tak sama dengan memberikan hukum hakam dalam soal masak kan. Ada orang dia masak daging. Ada orang sebahagian negeri dia selesa daging tu direbus dan cicah air asam. Ada sebahagian negeri, kalau di sini daging tu disalai dan dimasak lemak kan. Kalau silap tu soal dunia, still boleh makan daging tu asalkan dia lembut. Tapi kalau soal akhirat dan hukum hakam, dia akan membawa kepada kesan yang lebih besar. Setara Imam Malik pun macam tu kan. Kalau kita ni kan, tak tahulah kan, kadang-kadang menakutkan bila tengok jawapan yang salah tapi dikatakan betul, ataupun langsung tidak berpijak pada mana-mana fakta, disampaikan begitu sahaja tanpa ada rasa takwa. Dikaitkan pula dengan Nabi SAW. Lepas tu apa yang boleh kita dapati dari sini ialah menuntut ilmu. Bila Nabi SAW kata fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, itulah yang datang tadi tu, itulah Jibril wahai Umar. Maknanya kita kena, apa keadaan pun kena datang dan menuntut ilmu. Sama ada majlis tu majlis yang rasmi macam ni, ataupun perkongsian video, ataupun apa-apa saja bentuk penyampaian rasmi atau tak rasmi, semua tu kita kena usahakan agar kita, bila kita di sini 4 tahun ataupun 3 tahun setengah kat sini, sebab SEM 8 anda semua akan pergi praktikal, biarlah 3 tahun setengah ni atau 7 SEM ini diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Bukan kerja cari duit kan, lepas tu pergi melancong kan, ataupun Sabtu Ahad je pergi hiking kan. Tak ada gunung yang tidak didaki kan. Semua didaki. Tidak ada pantai yang tidak direnangi, semuanya dia pergi berenang. Berenang jugalah kan. Tapi biarlah dekat sini bila orang tanya, awak dapat apa sembahyang 4 tahun kat sini? Saya habis baca hadis 40 kan. Next semester saya plan untuk habiskan pula Riyadhus Salihin. Ada 1986 hadis. Sehari 10 kan, sehari 10 atau sehari 20. Baca saja dulu, habiskan dulu. Lepas tu barulah sikit-sikit fahami atau belajar syarahnya. Atau beli terus Riyadhus Salihin yang ada syarahnya sekali. Maksudnya ada sesuatu yang kita nak rasa seronok. Alhamdulillah 4 tahun Riyadhus Salihin habis aku baca. Ataupun kitab yang lain. Ataupun SEM 1 kita mencabar diri sendiri. SEM 1 untuk hafal 50 hadis. Satu SEM kan ada 4 bulan. Sebulan 10 hadis. So cukup 4 bulan 40 hadis. Kali 8. 4 kali 8 32. 320 hadis kan? Boleh, insya-Allah kan? Hadis yang ketiga. Hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbinanya Islam itu di atas 5 tonggak. Penyaksian bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Meriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga tentang rukun Islam, khas untuk rukun Islam. Bermula dengan 2 kalimah syahadah hinggalah berpuasa di bulan Ramadan. Mengucap 2 kalimah syahadah ini ataupun kalimah syahadah itu ada 2 kalimah la ilaha illallah. Dia ada dua bahagian. Pertama, la ilaha yang dipanggil an-nafyu, menafikan tidak ada Tuhan lain.
Kemudian al-ithbat, menetapkan illallah, tidak ada Tuhan, itu menafikan, tak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Kemudian kita menetapkan bahawa yang layak disembah hanyalah Allah Azza wa Jal. Kenapa disebut la ilaha dahulu? Sebab kalau orang tu menyembah Allah Ta'ala dan masa sama dia menyembah Tuhan yang lain, maksudnya dia ada multi agama di dalam yang dia anuti, maka itu juga tak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Ibadah dia khas untuk Allah Ta'ala, keikhlasan dia khas untuk Allah Azza wa Jal. Berharap dan takut semuanya diharapkan kepada Allah Azza wa Jal. Sebab manusia itu bila dia jadi hamba kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, dia akan ada al-khawf wal-raja. Al-khawfu wal-raja, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Berdoa kepada Allah Ta'ala kadang-kadang dia takut tak dimakbulkan, takut tak diampunkan. Wa tama'a, dan masa sama dia mengharap agar Allah Ta'ala ampunkan dia. Macam pelajar, dia dapat mewakili USIM ke kejohanan sukan, mewakili USIM. Bila dia dapat surat ataupun dia dah dipilih oleh jurulatih untuk pergi acara-acara yang dia wakili, dia akan ada khauf dan raja dalam hati dia. Al-khauf, dia takut lecturer tak izinkan. Yang kedua ar-raja, dia mengharap mudah-mudahan lecturer lepaskan lah aku kan. Kena pula masa dia nak pergi bersukan tu, minggu tu ada test. Lecturer kata siapa tak datang test ni habis kan, tak ada repeat tak ada kan, tak ada peluang kedua. Dia tak ada istilah everybody deserve second chance tu, tak ada kan. Semua satu je. Dia mengharap agar dilepaskan oleh pesyarah. Dia takut tak dilepaskan, tapi dia mengharap, ya Allah, lembutkanlah hati lecturerku kan, agar membenarkan aku untuk join buat tanpa futsal, bola dan seumpamanya. Demikianlah manusia bila ilah, Tuhan sembahan dia, semuanya di situ. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi bahawa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah Taala. Bila kita beriman dengan Allah, menerima agama Allah, jadi agama Allah yang kita nak implement ni mestilah dengan cara yang utusannya tunjukkan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Bila ada dah dalil, petunjuk sunnah dah ada, maka kita perlukan huraian para ulama untuk kita amalkan, bukannya sendiri punya faham. Ada hadis Nabi SAW dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengizinkan untuk para sahabat menjamakkan solat bila hujan. Ada orang asal rintik-rintik, titik-titik je hujan, dia terus jamak kan. Hujan macam mana yang dibolehkan atau yang diharuskan untuk kita menghimpunkan solat? Iaitu kalau tengok huraian para fuqaha, hatta Ibn Abbas sendiri menyebut bahawa hujan tu kerana atin, kerana tanah yang basah, lumpur. Sebagian sahabat bila habis sembahyang maghrib balik, bila balik hujan lebat, nanti nak sembahyang isyak balik payah. Sebab bila datang semula ke masjid, baju basah, tanah lumpur. Jadi supaya benda tu tak berlaku, jamak diizinkan atau diharuskan. Kalau orang tu dia tengok pada zahir saja dan tidak tengok pada huraian fuqaha, nanti dia akan bawa pemahaman baru yang salah. Betul ada dalil, tapi cara penghujahan tidak tepat. Maka kena lihat bagaimana petunjuk Nabi SAW di dalam mengamalkan agama. Kita nak mengamalkan agama yang Allah Ta'ala bawa, tetapi macam mana ialah dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau orang dia membawa atau dia mengamalkan agama dengan cara yang bukan Nabi SAW bawa, maka dia akan, nanti hadis yang kelima, amalan tadi akan tertolak.
dengan beberapa keadaan. Wa iqamis salah, kemudian yang ketiga ialah iaitu rukun yang kedua, mendirikan solat. Solat diletakkan selepas dua kalimah syahadah, menunjukkan ia satu perkara yang amat besar. Nabi SAW menyebut dalam beberapa riwayat bahawa beza antara seorang Muslim itu dengan yang bukan Muslim ialah mendirikan solat. Demikian para sahabat melihat, mereka kata, kami melihat seorang tu atau kami menganggap seorang tu Muslim apabila dia mendirikan solat. Kerana waktu itu yang tak solat pasti dia tu bukan Muslim. Kadang-kadang perihal solat ni juga kita kena ambil perhatian kan? Dalam keadaan pukul 1 sampai pukul 2 kita tak ada kelas, jadi kita sama-sama ikhtiar untuk menunaikan solat di awal waktu dan tidak melengah-lengahkan waktu solat. Wa ita'iz zakah, bila Allah Ta'ala sebut solat atau bila wahyu sebut solat, dia akan dipartnerkan dengan zakat. Kata para ulama, sebab solat dia menjaga, membentuk hubungan manusia dengan Tuhannya, dan zakat membentuk hubungan manusia dengan manusia lain. Agama dia tak akan suruh kita buat benda yang pincang, ataupun agama tak ada benda yang kurang. Agama tak akan suruh kita baik dengan Tuhan tapi dengan manusia spoil. Ada orang berjubah dan serban, pakaiannya masya-Allah, wangi bila solat, tapi dengan manusia mulutnya, lidahnya na'udzubillah, menyakiti orang, zalim, kasar, sombong. Itu bukanlah ciri mukmin yang baik. Ada orang dengan manusia bukan main bagus, masya-Allah, tapi dengan Allah Ta'ala dikurang-kurangkan pula tanggungjawabnya, pun tidak bagus. Wal hajju, dan menunaikan haji, puasa di bulan Ramadan. Semua ini daripada mengucap dua kalimah syahadah sampailah berpuasa, semua itu memerlukan ilmu. Sebab tanpa ilmu, segala rukun Islam ini dan bila dia dilakukan, dia akan ada kekurangan. Contohnya, ada orang dia pergi tunaikan haji, muallaf pergi tunaikan haji. Bila dia balik haji, dia keluar Islam balik. Sebab bila dia pergi dekat Kaabah nak tawaf, dia tengok manusia buat penyembahan berhala. Dia ingat Kaabah tu ialah batu yang disembah, sedangkan dia tak diberi pengetahuan bahawa haji ni ialah, ataupun Kaabah tu ialah tempat manusia tawaf tu. Bukan kita sembah Kaabah tu. Kaabah tu ialah direction kiblat sahaja. Kalaulah Kaabah tu tidak ada, bongkah batu hitam tu tidak ada, manusia tetap solat berarahkan itu, ataupun manusia tetap kena tawaf di situ. Kalaulah Kaabah tu tidak ada sekalipun, runtuh dan seumpamanya, kena empat kerin dan seumpamanya contoh, manusia tetap kena tawaf di situ. Lalu bila dia saudara baru dan dia diberitahu masa dia masuk Islam ni agama yang suci dari penyembahan berhala, kita hanya sembah Allah Ta'ala, jadi dia pun terima Islam. Bila dia disponsor pergi haji, dia pergi haji tengok bukan main besar lagi kan, patung sembahan dia masa dia bukan Islam kecil je kan, dia tengok ya Allah mungkin besar lagi kan, dan dia ingat itu satu penyembahan, dan dia tak diberi kefahaman yang sebenar. Semua perjalanan rukun Islam ini dia memerlukan ilmu akidah, ilmu hukum hakam salat, ilmu puasa, dan juga objektif di sebalik ibadah tersebut. Ada orang dia menggunakan akalnya dan bertanya, kenapa puasa di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ada perihal yang boleh dijawab, ada perihal yang kita kata ini adalah bentuk ta'abbudi yang perlu hanya kita buat tanpa kita banyak bertanya. Hadis yang keempat, hadis keempat, An Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfata thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Terjemahan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya seseorang itu daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Kemudian menjadi sekutul daging seperti itu juga. Kemudian diutuskan malaikat, lalu ditiupkan ke dalam ruh dan diperintahkan kepada malaikat tersebut dengan 4 kalimat, iaitu dituliskan ketetapan rezekinya, ajalnya dan amalannya, dan adakah dia seorang yang sengsara ataupun bahagia. Demi yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang daripada kamu pasti beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dia dan syurga kecuali hanyalah sehasta. Lalu mendahului ke atasnya kitab ketetapan, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, lantas masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya seseorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka hanyalah sehasta. Lalu mendahului ke atasnya kitab ketetapan, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, lantas dia masuk ke dalamnya. Meriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis keempat tentang penciptaan dan ketentuan takdir manusia. Dia di sini ada flow yang Nabi SAW tunjukkan bagaimana manusia daripada benih kemudian diciptakan dengan menjadi segumpal darah, seketul daging. Kemudian Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk mencatatkan 4 perkara tersebut. Lalu bila manusia besar, baligh, beramal, so bila dia beramal, di situlah yang menentukan. Ada orang dia beramal dengan amalan ahli syurga, maksudnya beramal salih. Lepas tu dalam keadaan dia beramal salih, syaitan dia tak akan diam. Syaitan dia tak akan diam. Bila syaitan kena halau dari syurga oleh Allah Azza wa Jal, syaitan dalam Quran, syaitan kata dekat Allah Ta'ala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, aku akan duduk di depan mereka bila mereka menuju ke jalanmu yang lurus. La aq'udanna lahum, aku pasti akan duduk depan mereka sampai manusia ni tak boleh bergerak. Syaitan dia tak kata aku duduk kat depan tu, still manusia boleh menuju lagi. Ini terus duduk kat depan sampai manusia ni tak boleh bergerak. Macam itulah janji syaitan untuk merosakkan kita. Kadang-kadang dalam keadaan seseorang tu dia istiqamah, konsisten dengan amal salih, dia tetap akan ada bisikan-bisikan syaitan. Pernah tak imam tersilap dalam solat? Nah, makmum lagilah kan. Dalam keadaan imam tu hari-hari imam kan, dia kadang-kadang dikelirukan, diganggu oleh syaitan. Syaitan semarakkan lagi apa yang ada dalam fikiran imam, lalu imam pun tersilap. Ataupun kita sebagai pelajar kan, dirisau-risaukan oleh syaitan kan. Sekarang nak kerja apa, belajar agama ni tak ada market kan, dan lain-lain. Apa saja. Sebab tu kadang dalam keadaan orang tu beramal soleh, bila dia rasa bosan ataupun syaitan kata tak apalah, dah banyak sangat pahala kamu ni buatlah sikit kan. Jadi dia buat sesuatu yang berdosa, lalu dia mati dan dia masuk ke dalam neraka. Atau seorang yang di sebaliknya buat banyak kejahatan, lalu terdetik bila Allah Ta'ala beri campakkannya hidayah, terdetik untuk dia beramal saleh, terdetik untuk dia bertaubat. Lalu bila dia bertaubat, beramal saleh dan dia mati.
Soalnya di sini ialah kita tak tahu bila kita mati. Kadang-kadang ada orang dia rasa seronok dengan amal saleh, dia kata tak apalah, muda lagi kan. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Dibimbangi dalam keadaan dia dah beramal saleh, dia sekali-sekala ataupun dia cuba nak buat dosa, time tu dia mati, jadi kesudahannya ialah kesudahan yang tidak baik. Al-Imam Ibn Qayyim sebut al-khawatim mirathus sawabiq. Al-khawatim mirath as-sawabiq. Penutup ataupun kesudahan itu ialah buah kepada yang hujung-hujung yang sebelum-sebelum ini. Kalau ending tu baik, maka itulah yang paling indah dalam hidup. Jadi kesudahan kita mudah-mudahan, kesudahan hidup kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala sudahkan ia dengan sesuatu yang baik, husnul khatimah. Dan hadis ini juga mengingatkan kita agar kita sentiasa berusaha untuk menambahkan amal saleh dan menjauhi dosa. Sebab kita tak tahu bilakah kita akan meninggal dunia. Hadis yang ke-5. Hadis ke-5. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Terjemahan hadis daripada Ummu al-Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baharu dalam urusan kami, agama ini, yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Meriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, sesiapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang tiada dalam urusan kami, agama, maka ia tertolak. Hadis ini mencela bid'ah. Bid'ah itu ialah sesuatu yang al-hadath fi din, ialah satu perkara yang baru di dalam agama. Saya ulang, perkara yang baru di dalam agama. Maksudnya ialah apa saja bentuknya i'tiqad, pemikiran ataupun bentuk amalan ibadat yang ditambah-tambah, maka ia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyebut man ahdatha, siapa yang create, siapa yang memulakan. Hadis yang riwayat Muslim, man amila amalan, siapa yang melakukan. Tapi dia bukanlah sembrono begitu sahaja kan. Nampak orang buat ni terus, ini ahli bid'ah, faham kita bagi kan. Tak kan. Kalaulah seorang tu dia orang awam, dia tak tahu, maka dia dimaafkan. Ala kulli hal, hadis ini menggalakkan kita untuk kita bertanya. Sesuatu tu bila kita nak beramal, kita tanya, amalan ni ada tak dalilnya? Amalan ni ada tak dalilnya? Ataupun bila kita jumpa dalil, apa kupasan ulama' terhadap hadis ni untuk kita mengamalkannya? Ada dua perkara yang ada pada diri Nabi SAW. Sunnah ialah jalan, ialah petunjuk. Dia ada dua petunjuk, ada dua jalan. Satu, perbuatan ataupun perilaku kata-kata Nabi SAW yang menunjukkan ada padanya hukum hakam agama. Yang kedua, perbuatan Nabi SAW, perbuatan kata-kata yang menunjukkan itu adalah adat yang baginda buat selari dengan budaya seseorang pada zaman itu, yang dipanggil perbuatan Nabi SAW kerana baginda orang Arab ialah sunnah jibiliyah. Jibiliyah maksudnya adah, kebiasaan orang Arab lakukan pada sesuatu tempat, apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang cara hidup mereka, maka itu dipanggil jibiliyah. Jibiliyah ini termasuklah jubah, serban, lagi makan roti kan? Makan roti dengan tiga jari, rambut yang panjang sampai mencecah ke bahu, maka itu adalah dipanggil jibiliyah, yang baginda SAW buat kerana baginda orang Arab. Dan orang Arab waktu itu pun buat perihal yang sama. Muslim ke dia,
munafik ke dia, mukmin ke dia, itulah yang dia buat. Contohnya kalau Abu Jahal kalau Nabi SAW pakai jubah dan serban, demikian itulah juga pakaian mereka daripada dulu sampailah sekarang. Orang Arab pergi tengok bola pakai jubah, pergi drift kan, buat kacau bilau di jalan raya pun pakai jubah, buat kemungkaran pun pakai jubah. Jadi apakah jubah itu pakaian agama? Bukan. Pakaian yang cocok dengan Islam, yang kena dengan Islam ialah pakaian yang sesuai dipakai pada keadaan itu. Kalau anda pergi negara Eropah sekarang, bulan 11, bulan 12, musim salji turun, pakai jubah, itu satu yang pelik kan. Anda akan mati kesejukan. Maka itu bukanlah pakaian yang sunnah. Pakaian yang sunnah, yang Islamik di musim salji, musim sejuk ialah pakaian yang panas, baju panas. Kalau tengah hari buta kan, pakai tie, itu tak kena juga kan, sebab dia tak meraihkan keadaan setempat. Sunnah yang satu lagi ialah sunnah ghairu jibiliyah, ialah sunnah yang bukan adat, iaitu sunnah yang memang Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk Nabi SAW ajar kita dan kita buat, kita ikut, iaitu solat, puasa, tata cara haji, umrah dan seumpamanya. Yang mana perbuatan itu ada nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tercela di sini ialah penambahan di dalam ibadat dan juga i'tiqad. Adapun penambahan yang tak ada kena mengena dengan ibadat, penambahan dalam soal duniawi, maka itu diizinkan oleh agama. Hadisnya ialah tentang hadis ta'bir an-nakhl, iaitu hadis mengawinkan benih kurma. Nabi SAW kan orang Makkah. Bila Nabi sampai Madinah, tengok orang-orang Madinah, petani-petani, mereka ni mengawinkan benih kurma. Bila dikawinkan supaya hasilnya makin banyak. Dan Nabi SAW bagi tahu sahabat, kalau kamu tak buat macam ni, alangkah lebih baik kan? Sahabat pula ingat itulah wahyu, dan mereka pun tak buat. Bila musim menuai, hasil kurang, dan berita hasil kurang tu sampai kat Nabi SAW. Nabi tanya para orang-orang Ansar, kenapa buah kurang tahun ni kan? Sahabat kata, Rasulullah dah suruh kami, tak bagi kami kawinkan benih ni, tak banyaklah buah kan? Dan Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, fala tu'akhiduni antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau macam tu, apa yang saya suruh dulu adalah sekadar pandangan saya, bukannya dalil. Fala tu'akhiduni, jangan kamu salahkan aku, jangan kamu hukum aku. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih faham urusan dunia kamu. Sebab tu untuk urusan dunia, sampailah hari ni ada elektrisiti, ada kenderaan-kenderaan yang boleh terapung, yang boleh terapung di udara, boleh terapung di atas air, besi-besi kan, kapal terbang. Semua tu benda yang agama izinkan. Kalaulah yang jibiliyah pun kita kena ikut. Kerana saya hari ni, kita datang ke majlis ini hari ni dengan menaiki unta ataupun kuda kan. Sebab tu para sahabah, dia tak rasa bersalah bila dia buat jabatan, bila Sayyidina Umar buat adanya pos, adanya penjara, adanya jawatan-jawatan dalam kerajaan semasa Sayyidina Umar jadi khalifah. Kemudian satu lagi perkara yang berkait dengan nombor 5 ni ialah dalam surah Al-Kahf, Allah Ta'ala sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu umatmu, nak tak mereka kalau kami bagi tahu mereka tentang serugi-rugi amalan. Serugi-rugi amalan ialah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, amalan yang telah menyesatkan mereka di dunia.
dan mereka menyangka amalan tu amalan yang baik. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ingat benda tu baik, tapi Allah Ta'ala kata serugi-rugi amalan. Ini amalan, amal saleh, bukannya maksiat. Beramal saleh tapi rugi. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna fahabitat a'maluhum. Amalan tadi terhapus. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan kami tak akan mewazan, kami tak akan timbang amalan tadi. Hadis ni kata fahuwa raddun, ia tertolak. Quran kata kami tak akan timbang. Sama tak? Sama. Maksudnya ialah elakkan diri kita dari beramal dengan amalan-amalan yang tak selari dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana petunjuk Nabi itu mudah, dan tak ada yang lebih mudah daripada petunjuk Nabi. Memadailah dengan amalan yang sunnah, yang sahih, yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Terjemahan hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya adalah perkara-perkara yang samar, tidak mengetahuinya ramai dari kalangan manusia. Maka sesiapa yang menjauhi perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan maruahnya. Sesiapa yang terlibat dalam perkara syubhat, maka dia terlibat dengan perkara haram. Seumpama seorang pengembala yang mengembala berhampiran sekitar sempadan kawasan larangan, hampir-hampir dia termasuk menceroboh ke dalamnya. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja memiliki sempadannya. Ketahuilah dan sesungguhnya sempadan Allah adalah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Meriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga lepas ni kita tak payah baca terjemahan juga, sebab dah 10 dekat 10 setengah dah. Kita ada 6 pula hadis di hadapan ya. Hadis yang ke-6, perkara syubhah dan kedudukan hati. Di sini ada 3 poin yang utama, iaitu halal, haram dan syubhah yang samar-samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Syubhah yang tak diketahui ramai manusia. Halal tu jelas semua orang tahu halal. Yang haram pun jelas semua orang tahu ia haram. Yang tengah-tengah ni wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di tengah-tengah tu perkara-perkara yang syubhah yang tak diketahui oleh orang ramai. Tak diketahui ni kata para ulama ialah kerana manusia tidak mendalami ilmu agama dan tak berusaha untuk mengetahui apa yang terbaik untuk diri mereka. Satu, tak nak berusaha. Yang kedua, kerana kejahilan dan meletakkan diri dekat kondisi yang selesa, tak perlahan halal ke haram ke sapu saja. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawa bermain-main dengan perkara syubhah ada kecenderungan ataupun ada potensi untuk seseorang tu jatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Contohnya ialah, ataupun yang dibagi kat sini yang Nabi SAW sebut ialah orang yang mengembala kambing dan bawa kambing-kambingnya dekat makan rumput dekat sepadan dengan kawasan larangan ataupun taman diraja, haulal hima.
kemungkinan atau dibimbangi kambing-kambingnya yang dia tak boleh nak kawal ni akan masuk ke kawasan, ke pagar raja dan makan daun-daun, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang ada dekat situ. Dan bila kambing-kambing makan, kambing ke tuan yang kena? Tuan yang akan kena denda. Ala wa inna likulli malakin hima. Ingatlah, sungguhnya setiap raja ada kawasan-kawasan larangannya. Wa inna ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ingatlah kawasan-kawasan larangan Allah Ta'ala ialah apa yang Allah Ta'ala haramkan. Hujung hadis ni dia bersangkut paut dengan keinginan hati dan juga halal dan haram. Kalau hati kita baik, kita tak akan berani menjauhi perkara yang mendekati perkara yang syubhah. Kalau hati kita baik, kita akan berusaha cari yang halal, jauhi yang haram, dan bertakwa untuk jauhkan diri, elakkan diri dari terlibat dengan perkara yang syubhah yang tak dipastikan halal ataupun haram. Dia bukan sekadar perniagaan dan seumpamanya. Apa-apa saja yang syubhah kita elakkan, maka itu jauh lebih baik untuk hati kita. Hadis yang ke-7. Hadis ke-7, An Tamimin Ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 tentang hadis nasihat. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ni adalah nasihat. Nasihat untuk Allah bermaksud kita mengajak manusia untuk mentaati perintah-perintah Allah Azza wa Jal, hak-hak Allah Ta'ala. Dan yang paling utama ialah hak untuk diesakan, hak untuk mengesahkan Allah Ta'ala, hak untuk memenuhi perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab ialah mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan segala tuntutan di dalam Al-Quran. Wali rasulihi, ajak manusia kepada mentaati petunjuk Nabi SAW, petunjuk bagaimana Nabi SAW dalam soal i'tiqad, kepercayaan, keyakinan, tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan soal ibadat, macam mana tata cara solat Nabi SAW. Bila kita berzikir lepas solat, apa zikir yang Nabi SAW ajar. Bila kita berjual beli, bagaimana jual beli yang Nabi SAW ajar. Bila kita menuntut ilmu, bagaimana adab yang Nabi SAW tunjukkan. Macam mana adab yang para sahabat implement di hadapan Nabi SAW. Wali a'immatil muslimin, maksudnya ialah nasihat untuk penguasa ni, maksudnya ialah mentaati hak-hak penguasa. Apa yang penguasa suruh, selagi tak bertentangan dengan syarak, maka wajib kita ikuti dan penuhi. Dan bila mereka tersilap, juga perlu ditegur dengan cara yang baik. Kalau anda seorang ayah atau anda seorang abang di rumah, di dekat meja makan ada ayah, ada mak, kita sebagai abang yang sulung yang nombor satu, adik-adik berdiri, lepas tu adik sound kita kan depan-depan dalam majlis kan, tu majlis kan, sidang dewan tu kan. Apa anda rasa kan? Anda rasa ego tercala kan. Lepas tu bila mak ayah tak ada, apa jadi kat adik tu? Memang mendapat kan. Jadi hak mereka perlu diberikan, dan dalam masa sama bila mereka tersasar, menyimpang, mereka perlu diingatkan dengan kata-kata yang berhikmah, sama ada lembut ataupun tegas, dan mengingatkan mereka atau menyedarkan mereka. Wa ammatihim, dan orang awam. Orang awam ni ialah diajak mereka kepada dakwah dan ajak mereka kepada kebaikan dengan cara-cara yang penuh hikmah. Nabi SAW tidak pernah gunakan kekerasan dekat orang yang jahil. Jahil satu. Yang kedua, jahil ni satu hal. Satu hal lagi ialah orang yang buat jenayah. Ada orang Arab Badui kencing dalam masjid kan? Nabi SAW tak bagi sahabat kacau dia, biarkan dia habis. Dan Nabi SAW arahkan seorang sahabat untuk siram, bawa air siram. Seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam bercakap dalam sembahyang kan?
Alhamdulillah, Muawiyah kata ya rahamukallah. Ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang lagi Muawiyah. Dia cakap ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dia marah sebab dia ni ya rahamukallah ialah sahabat-sahabat lain yadribuna afkhadhahum, tepuk-tepuk paha mereka, buat isyarat macam-macam, tanda membantah. Dia boleh pula cakap, kenapa kamu marah saya? Dia cakap dalam sembahyang. Habis sembahyang, Nabi SAW tanya, manil mutakallim, siapa yang bercakap tadi? Saya ya Rasulullah. Ya Nabi SAW sebut, ya Muawiyah, laisa fi salatina hadhihi illa tasbih wa takbir. Muawiyah, sembahyang kita ni tak boleh ada di dalamnya kata-kata manusia, mesti tasbih, memuji Allah Ta'ala. Muawiyah kata, saya tak melihat seorang murabbi yang lebih baik dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma syatamani wala darabani wala karahani. Baginda tak mengherdik aku, tak pukul aku, tak semua tak macam sahabat-sahabat tadi. Orang yang jahil dinasihat dengan baik. Orang yang langgar perintah dan buat jenayah, ada tata caranya. Demikian kita dalam menasihati ammatil muslimin. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 tentang keutamaan dan kehormatan seorang muslim. Bila anda tengok dia punya terjemahan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk pancung, untuk bunuh manusia hinggalah mereka ni mengucap 2 kalimah syahadah, puasa, zakat, dan mereka bila mereka buat tu mereka selamat. Bukannya hadis ini sering disalahertikan oleh orang bahawa Nabi SAW ni menggunakan kekerasan. Kalaulah Islam tu menggunakan kekerasan, pasti tak ramai orang Islam di zaman Nabi SAW, dan pasti tak meluas Islam tu. Tapi maksudnya di sini ialah kesungguhan untuk kita ataupun perintah kepada Nabi SAW dan juga kepada kita hari ini untuk mengajak manusia kepada mengucap 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang anda boleh nampak usaha-usaha yang dibuat oleh ustaz-ustaz yang bukan Melayu, kan? Bukan Melayu maksudnya ustaz-ustaz tapi mereka ni bangsa Cina, bangsa India, pergi kat Bukit Bintang, kan? Brother, can I see you, man? Can you wait a minute for a while? 4 minutes, 5 minutes. What do you know about Islam? Oh, Islam ni begini-begini. Oh, okay, itu pandangan yang salah. Yang betul begini-begini. Last kali, nak tak anda masuk Islam? Itu kesungguhan yang sedemikian. Ajak dan tarik orang kepada Islam. Cuba kita tanya diri kita sendiri. Dan kita tanya dia, dan kita ajak dia masuk Islam. Pernah tak? Kalau yang lelaki, anda pergi gunting rambut dekat kedai gunting mutu, kan, dekat Akasia tu, dekat cermin tu dia ada selitkan surah, ada ayat kursi. Saya pergi situ, tanya, ni kamu yang tampal ke? Ya, sebab dia nampak benda tu terjatuh kat lantai, kat luar, kat laluan tu. So dia ambil, dia letak. Dia kata, saya tahu ni Islam punya jampi-jampi, baca-baca, kan. So dia letak, kan, hormat. Bila saya gunting tu, saya dengar radio cakap Tamil, kan. Cakap Tamil, tiba-tiba bunyi Sahih Bukhari, tiba-tiba sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Tamil, kan. Saya tanya, ni you dengar ceramah kan? Islam punya ceramah. Lepas tu dia tanya saya, kan, kenapa Islam ada tattoo, minum pun minum juga, kan. Saya kata itu nafsu, bukan agama. Agama suruh benda yang baik. So hopefully kalau anda ada kesempatan, kan, pergilah jenguk dia tu dan tarik sikit demi sedikit. Orang hari-hari muka yang lain, kan. Mudah-mudahan, kan. Mudah-mudahan. Kemudian mengucap 2 kalimah syahadah, solat seperti yang kita dah bincangkan tadi. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum. Seorang muslim itu bila dia jadi muslim, mengucap 2 kalimah syahadah dan seumpamanya,
maka darahnya diharamkan. Asamu minni dima'ahum, maksudnya ada jaminan darah mereka selamat. Maksudnya orang Islam tak boleh dibunuh sewenang-wenangnya. Wa amwalahum, dan juga harta mereka tak boleh diambil illa bihaqqil Islam, kecuali dengan faktor-faktor tertentu barulah mereka dibunuh kalau kena dengan peraturannya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan segala hisab mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 tentang kepatuhan pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kesan bila kita tak patuh. Hadis ni dia ada satu garis panduan yang jelas. Apa saja yang Islam suruh kita hentikan serta merta. Tak boleh slowly. Kalau rokok tu bahaya, hentikanlah terus. Bukannya hari ni tak apalah, kalau sebenarnya sekotak sehari, slowly kan, 10 batang. Esok 9 batang. Sampailah hari ke-10, Ustaz last kan. Sebab fajtanibu, apa saja aku tegah, yang aku cegah, kamu kena stop terus. Falil faur, fajtanibuhu, maka kamu kena segera menghentikannya. Tapi rahmatnya agama ni, wama amartukum bihi, apa yang aku suruh, fa'tu minhu mastata'tum, maka kamu buatlah apa yang kamu mampu. Ini benda yang sunat, bukan benda yang wajib. Yang wajib kena buat kan. Puasa 30 hari, saya mampu 2 minggu je Ustaz kan puasa kan. Tak, bukan macam tu. Kemampuan dari sudut perkara-perkara yang sunat. Bila kita sering membantah, tengok apa kata Nabi SAW. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Kerana banyak sangat bertanya, banyak sangat membantah nabi-nabi terdahulu, maka membuatkan umat terdahulu telah binasa. Asyik bantah, minta kurangkan, minta diskaun dan seumpamanya, menyebabkan mereka jauh hingga tak buat langsung apa yang telah diperintahkan. Bantah di sinilah bantah perkara yang remeh temeh. Macam kisah Bani Israel bila disuruh menyembelih lembu. Tanya warna, tanya dan macam-macam lagi. Akhirnya apa Allah Ta'ala kata? Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tak buat. Mereka buat, tapi sebab banyak sangat soal. Jantina, warna kan? Sampai satu-satu terpaksa dihuraikan kerana soalan yang remeh-temeh. Contohnya macam pelajar kan, bila pensyarah kata okey, untuk final baca ini sampai sini. Ustaz, subjektif ke objektif kan? Dia tanya pula kan, tugas anda jawab, tugas kami membuat soalan. Dah, jangan banyak tanya. Contoh. Yang penting study kan? Okay. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan al-mu'minun wahid wa khamsun wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum al-Baqarah 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه المسلم. Hadis yang ke-10 berkait dengan rezeki dan juga penerimaan doa. Bila rezeki haram, doa tak diterima. Bila rezeki halal, doa dikabulkan. Nabi SAW sebut ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik sahaja.
Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Maksudnya bila manusia kena persembahkan yang baik dekat Allah Ta'ala, demikianlah para kaum terdahulu diperintahkan dengan perintah yang sama, iaitu makan dari perkara-perkara yang baik dan beramal salih. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi, summa dzakara ar-rajul. Nabi SAW pun bagi tahu perumpamaan ada seorang lelaki yutilu safar. Okey, semua perkara-perkara ini ialah perkara yang membuatkan doa orang tu mustajab. Dia bermusafir, mustajab. Ash'atha aghbara, dalam keadaan kusut masai ini ialah bentuk yang kita dianjurkan bila kita nak solat istisqa. Solat istisqa kan, terbalikkan baju kan, kadang-kadang yang kusut masai sedikit, menunjukkan kita ni bergantung harap betul, ya Allah turunkanlah hujan. Yamuddu yadayhi ila sama, dan salah satu adab berdoa ialah bila kita berdoa tadahkan tangan ke langit. Doa yang umum ni, doa yang umum. Ya Rabb, ya Rabb. Dan bila kita berdoa kita sebut ya Rabb, wahai Tuhanku, pun salah satu cara untuk kita berdoa. Kita tak kata ya Ilahi. Yang dianjurkan sini ialah ya Rabb. Rabb maksudnya adalah Tuhan yang mentadbir alam, yang memberi. Semua ni ialah tanda-tanda seseorang bila dia buat ni. Ini ialah tanda-tanda yang memakbulkan doa. Musafir menadah tangan berdoa dalam keadaan merintih meminta, tapi dalam keadaan waktu yang mustajab begini, tiba-tiba dia tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haramun, sumber makanannya haram. Mashrabuhu haramun, sumber minumannya haram. Malbasahu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan yang dibagi kat dia pun, yang disuruh kat dia pun haram. Fa anna yustajabu lidzalika, macam manalah nak dikabulkan. Jadi inti hadis ini ialah apa saja yang masuk dalam badan kita, dia mesti dari jalan yang halal. Hadis yang terakhir untuk sesi hari ini, ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati qala hafiztu min Rasulillah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu At-Tirmizi wan Nasa'i wa qala At-Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, cucu Nabi SAW. Sibti cucu, hafid pun cucu. Cucu kesayangan Nabi SAW. Raihanatihi ni kesayangan baginda SAW. Dia kata aku menghafal, aku mendengar pesan Nabi SAW dekat dia, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragu-ragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Di sini juga adalah mainan hati, ataupun apa saja yang kita ragu-ragu. Kadang kita terfikir, dah batal ke belum wuduk? Kalau kondisi kita masa kita awal-awal tadi dalam keadaan masih berwuduk, kemudian kita confuse berwuduk ke tak, masih ada ke tak, maka kembali kepada hukum yang asal, iaitu berwuduk sekalipun realitinya dah terbuang angin, contohnya. Ataupun seseorang yang bila dia pergi kedai makan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tak wajar seseorang tu bertanya kepada seseorang tentang sumber halal atau tak apa yang dijual. Macam kita, bila kita beli sesuatu barang, bang, abang dapat dari mana ni? Jangan banyak tanya. Dia tokek buah kan? Kita nak beli buah pelang, bang, ni halal ke haram kan? Jangan tanya. Ataupun macam orang kita ni, orang Malaysia, bila nak makan nasi dekat kedai yang jual nasi campur, kerana dia tanya makcik, telur ni basuh tak tadi? Jangan ditanya. Kalau meragukan dah tak payah. Kalau 50-50, ambil yang tidak meragukan. Demikianlah kalau seorang tu dia penjual air, yang di sini yang dalam syarah disebutkan, kalau dia jual air kemudian
pembeli kata air ni macam dah kena najis, tapi penjual kata tak, air ni bersih kan, maka kembali kepada orang yang memilikinya, iaitu yang penjual air. Bila dia kata bersih, ya bersih. Demikianlah seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian perkongsian pada pagi ini untuk 11 hadis yang pertama. Semoga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada saya dan kita semua, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita dalam memahami petunjuk Nabi SAW. Apa yang baik itu dari Allah Azza wa Jal, dan yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.